Assalamualaikum dan selamat pagi kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 2 daripada grup O Ipoh akan membentangkan berkenaan dengan cukai import di negara Jepun. Selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan saya sekalian. Hari ini saya hendak membentangkan tentang cukai import Jepun. Untuk menjalankan sesebuah negara secara kehakiman adalah penting bagi kerajaan untuk mengutip cukai daripada individu rakyat yang layak di bawah peraturan dan peraturan kerajaan untuk membayar cukai. Istilah cukai boleh dianggap sebagai charge mandatory yang dikenakan oleh kerajaan kepada warga negara atau organisasi yang layak untuk mengutip asing. Tujuan kutipan cukai untuk kerajaan adalah untuk mengumpul dana untuk kerja awam dan menyediakan kemudahan dan menambah infrastruktur. Hasrat kerajaan untuk mengutip cukai adalah untuk menggunakan dana itu dalam program perbelanjaan yang berbeza untuk kesejahteraan awam. Tetapi telah dilaporkan bahawa pengelakan cukai adalah salah satu isu utama di beberapa negara. Tujuan laporan ini adalah untuk membincangkan butiran cukai import Jepun. Adalah penting bagi kerajaan untuk mengutip cukai daripada setiap warga negara yang layak untuk berbuat demikian di bawah undang-undang dan peraturan negara untuk mentadbirkannya dengan adil. Istilah cukai boleh dilihat sebagai bayaran wajib yang kerajaan kenakan kepada individu atau organisasi yang layak untuk mengumpul wang. Matlamat kerajaan dalam mengutip cukai adalah untuk mengumpul wang untuk projek awam dan menyediakan kemudahan melalui peningkatan infrastruktur negara. Negara yang sedang dipertimbangkan ialah Jepun yang merupakan antara ekonomi tercanggih dan di Asia dan juga di seluruh dunia. Definisi cukai adalah cukai import yang dikenali sebagai duty import yang merujuk kepada proses pungutan oleh kerajaan negara tertentu. Ia mengimport produk dari pasaran antarabangsa oleh pihak berkuasa kastam negara. Tujuan cukai adalah untuk meningkatkan kutipan hasil kerajaan tempatan dan mengalahkan individu tempatan membeli produk tempatan yang tidak dikenakan sebarang duty import. Kepentingan pertimbangan organisasi perniagaan dalam talian mengenai duty import adalah satu lagi tujuan untuk kerajaan membiasakan organisasi berkenaan dengan cukai import. Seterusnya adalah penggalasan cukai yang telah dilaporkan bahawa produk yang diimport ke Jepun tertakluk kepada undang-undang duty custom dan penggunaannya. Disebutkan bahawa semua barangan yang telah diimport ke Jepun adalah tertakluk kepada cukai penggunaan iaitu kadar 10%, kadar cukai biasa dan 8% merupakan kadar cukai yang telah dikurangkan. Klasifikasi duty import di Jepun adalah seperti cukai import untuk barangan komersial. Klasifikasi dan kadar cukai custom yang disertakan adalah dikenali sebagai kadar umum item tertentu dan dinyatakan dalam jadual penggelasan yang diselaraskan. Terima kasih kepada Cik Monica atas pembentangan tadi. Sekarang saya hendak membentangkan tentang kadar cukai. Kadar cukai bagi wine ialah 70 yen, minuman beralkohol, suling 20 yen, minuman beralkohol lain 30 yen, sos tomato dan aiskrim 20%, mainan dan permainan 3%, haiwan hidup sahaja 10%, sayur-sayuran yang boleh dimakan, buah-buahan dan sikat buluh 10%, yang terakhirnya bahan kimia organik, plastik, produk tekstil 3%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari Kishantini dan Monica atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya saya Haindun Mete Jalal, nombor metrik 276503 akan meneruskan pembentangan yang seterusnya di bawah subtopik prinsip percukaian. Prinsip percukaian yang pertama adalah equity mendata. Mengikut prinsip equity mendata,
boleh dinyatakan bahawa individu atau organisasi perlu membayar jumlah cukai yang sama jika mereka berada dalam situasi yang sama atau setanding sejauh mana tujuan cukai tersebut dilaksanakan. Prinsip ini menunjukkan konsep kesaksamaan. Cukai import Jepun dikenakan kepada semua peniaga, organisasi dan rakyat untuk membayar jumlah cukai yang sama untuk mengimport produk ke Jepun dalam pelaksanaan dasar cukai yang sama dalam setiap lapisan masyarakat. Prinsip yang kedua adalah prinsip keupayaan untuk membayar. Prinsip percukaian ini menunjukkan bahawa beban jumlah cukai perlu diagihkan kepada warga negara yang bertanggungjawab mengikut kapasiti mereka. Penggunaan pendapatan adalah faktor utama yang telah dinyatakan dalam prinsip ini untuk dipertimbangkan untuk menilai keupayaan seseorang individu untuk menanggung cukai. Keupayaan untuk membayar kriteria telah disebut sebagai prinsipal cukai tidak langsung seperti duty excise. Yang ketiga adalah keberkesanan kos. Perlu diingat bahawa selagi objektif percukaian telah dibuat, maka perbelanjaan yang berkaitan dengan kutipan taksiran dan kawalan cukai hendaklah dikekalkan pada had minimum. Ianya sangat penting untuk negara perindustrian. Ekuiti dan rasional ekonomi tidak seharusnya dikorbankan oleh kerajaan untuk pertimbangan kos, kerana kutipan cukai harus diminimumkan bukan sahaja termasuk perbelanjaan kerajaan, tetapi juga perbelanjaan pembayar cukai dan ejen swasta seperti di kaki tangan kerajaan yang bertanggungjawab memungut cukai untuk kerajaan tersebut. Telah diperhatikan bahawa kekurangan sumber pentadbiran yang betul adalah salah satu faktor negatif yang boleh menghalang pematuhan dan pentadbiran cukai. Prinsip percukaian seterusnya adalah pematuhan cukai. Ia adalah salah satu faktor penting dalam prinsip percukaian bahawa pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam pentadbiran semua cukai yang akan meningkatkan kejelasan dan kestabilan kutipan cukai. Telah diperhatikan bahawa kekurangan sumber pentadbiran yang betul adalah salah satu faktor negatif yang boleh menghalang pematuhan pentadbiran cukai. Di samping itu, prinsip percukaian yang seterusnya adalah faedah ekonomi. Ia merupakan salah satu prinsip perintah utama percukaian kerana sistem cukai yang ada di negara ini merupakan faktor penting untuk mengutip cukai daripada individu dan organisasi untuk mengedarkan aliran tunai di pasaran. Kerajaan mengenakan cukai di negara ini untuk mengutip hasil dan akan membelanjakannya untuk penambahbaikan infrastruktur di negara ini, khususnya untuk organisasi awam dan industri bagi memperbaiki keadaan sosioekonomi negara. Kesimpulannya adalah, oleh itu boleh disimpulkan bahawa adalah penting bagi kerajaan untuk mengutip cukai daripada setiap individu, rakyat yang layak untuk berbuat demikian, di bawah undang-undang dan peraturan negara untuk mentadbirkannya secara adil dan saksama. Matlamat kerajaan dalam mengutip cukai adalah untuk mengumpul wang untuk projek awam dan menawarkan kemudahan dengan meningkatkan infrastruktur negara. Tujuan percukaian import adalah untuk menyediakan wang kerajaan yang antaranya dapat meningkatkan kesedaran orang ramai menggunakan produk tempatan dan memberi galakan lagi kepada penggilang tempatan memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Pembentangan seterusnya adalah untuk merungkai apakah objektif-objektif penulisan ini. Objektif penulisan ini tertumpu untuk menganalisis kesan cukai import terhadap rakyat, kerajaan dan ekonomi di negara Jepun. Seperti yang kita sedia maklum, cukai adalah satu sumber pendapatan terbesar di mana-mana negara sekalipun. Cukai bukan sahaja memberikan banyak impak positif kepada pembangunan negara, malah ianya akan membantu pengagihan pendapatan yang lebih adil dalam kalangan rakyat. Seandainya negara tidak dapat melaksanakan cukai-cukai tertentu, maka sudah pastinya ia akan memberi kesan yang besar kepada pelaksanaan agenda kerajaan terhadap rakyatnya.
Semua inisiatif untuk pembangunan rakyat dan ekonomi akan terbengkalai kerana kekurangan kos untuk pelaksanaan agenda tersebut. Pembentangan yang seterusnya akan dikendalikan oleh Muhammad Fakimi Razali. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Ain. Saya Muhammad Fakimi bin Razali, nombor matrik 27675751. Saya akan sambung bentang ini berkenaan dengan kesan cukai. Terdapat banyak kesan daripada pelaksanaan cukai import di negara Jepun. Antaranya kesan kepada kerajaan dan kepada masyarakat. Pertama, ia menjana pendapatan cukai yang stabil dan boleh dijangka dalam persekitaran ekonomi yang baik dan lemah. Seterusnya, ia membolehkan kerajaan untuk mendapatkan cukai korporat dan peribadi yang lebih rendah, yang seterusnya menggalakkan lebih banyak pelaburan asing. Ini membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang secara keseluruhan. Kepada ekonomi dan masyarakat. Ia merupakan suntikan dana keuangan untuk pertumbuhan ekonomi. Kerajaan dapat melaksanakan pengagihan pendapatan yang sekata terhadap rakyat dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik kepada yang memerlukan dengan bantuan hasil daripada sistem pencukaian yang dilaksanakan. Seterusnya, kadar kemiskinan dapat diatasi secara berperingkat dengan adanya kutipan cukai. Hasil daripada cukai ini juga dapat digunakan sebagai pemberian bantuan subsidi kepada rakyat. Seterusnya, cukai import Jepun. Pada suku kebelakangan ini, ekonomi negara Jepun telah melonjak naik disebabkan permintaan import yang lebih tinggi daripada sebelum ini. Ini tentu saja menguntungkan negara ini dari segi cukai import yang dikenakan ke atas negara lain. Negara Jepun telah melonjak selama 11 bulan berturut-turut yang membawa lonjakan sebanyak 41.1% bersamaan dengan 8.5 trilion yen. Walaupun yen mengalami penyusutan, namun hal ini telah menyebabkan kenaikan dari segi kadar import untuk Jepun. Hal ini telah mencatatkan peningkatan kepada hasil cukai import negara Jepun yang sekaligus membuktikan mereka boleh pulih daripada kegawatan ekonomi dan mengekalkan status antara ekonomi terbesar di dunia. Seterusnya, pada tahun 2019, terdapat beberapa perkhidmatan yang mencatatkan kenaikan dalam jumlah import di negara Jepun. Antara perkhidmatan tersebut adalah seperti dalam jadual di bawah, iaitu perkhidmatan perniagaan lain, pengangkutan, bayaran lesen loyalty, perkhidmatan teknologi dan maklumat, perkhidmatan peribadi, insurans, pembinaan, pelancongan dan perkhidmatan kerajaan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.